Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, bagi kawan-kawan yang baru masuk, tadi sempatlah Ustazah ya explain sikit bagi orang yang lebih awal ya. Kertas yang Linda share nanti kat skrin yang Ustazah bagi semalam ya, ada kertas yang 2 keping tu yang ada sambungan ya. Ini kita masuk kepada fi'il. Fi'il tu verb. Fi'il ni kita dah biasa dengan perkataan fi'il tau. Kita selalu kata, fi'il tak senonoh. Betul tak? Biasa kan? PL tak senonoh tapi kita jadi PL, betul tak kan? Sebenarnya Ustazah pun teringat tu bila dah belajar bahasa Arab, ya Allah baru teringat orang kampung kita PL tak elok sungguh. Macam PL tu sebenarnya fi'il. Maksudnya perbuatan dia, perangai dia, apa yang dia buat. So fi'il maksudnya kata kerja ataupun perbuatan lah. Yang sebelum ni kita belajar isim. Bukan maksudnya kita tak sebut isim, bukan. Tapi kita kena tengok fi'il juga. Isim pun kita akan tengok, fi'il juga kita akan tengok ya. Sebab macam minggu lepas saya kata 3 bab besar. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab, 3 bab besar dia, isim ataupun noun-nya, kata nama, lepas tu fi'il, verb, kata kerja. Tengok Allah Ustazah bagi Englishnya, Melayunya, betul tak? Dan satu lagi bab dia panggil haraf. Haraf ni orang nak panggil haraf pun boleh, orang nak panggil huruf pun boleh, orang nak panggil harfu pun boleh. Tengok semua bebas sebab semua tu maksudnya sama. Haraf, harfu, huruf semua benda sama. Apa maksud dia? Maksud dia bukan isim, dia bukan fi'il. Itu je maksud dia. Okey. Haraf tu pula dia macam-macam lah, macam-macam jenis haraf lah. Okey. Untuk kertas yang Ustazah bagi semalam, fi'il ni ya, Ustazah ulang, fi'il, verb ada 3 jenis ya. 3 jenis. Senang je macam putih lah, past tense ya. Past tense dia ada ya. Itu dipanggil fi'il madhi. Kolom yang pertama ya, fi'lul madhi maksudnya past tense ya. Lepas tu fi'lul mudhari. Mudhari maksudnya kata kerja, present tense dan future tense. Dia pakai, dia share. Dua-dua boleh menggunakan fi'il mudhari. Dan yang ketiga fi'lul amr. Amar adalah kata perintah. Perintah ni macam solatlah, makanlah, berpuasalah, semualah yang disuruh-suruh tu, itu dipanggil fi'il amar ya. So ada 3 jenis je fi'il. Senang kan? Senang, tahu tak apa. Okey. Alright, lepas tu Ustazah ada cakap pada minggu lepas. Di dalam setiap fi'il, tak kisah fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar ke, ada dhamir di dalamnya. Ada ke kawan kita, apa ya domir ya, tertinggal lah, tak faham juga apa domir. Tak apa, nanti Ustazah hantar separately ya, kertas separately. Ada 2 jenis domir. Domir ni dia kata ganti diri tau. Nak suruh Linda scroll up tak sampai hati sebab nota tu dari awal-awal lagi. Ustazah tak sanggup nak suruh dia cari ke atas tu scroll up kan. Kalau dia boleh, alhamdulillah. Tapi kalau dia ataupun tunjuk yang kolom tepi tu ya, tunjuk kolom tepi ya. Dia ada 2 jenis kertas yang berbeza lah. 2 jenis dhamir yang berbeza ya. Satu grup pertama dhamir tu kita panggil dhamir munfasil, okey. Grup yang satu lagi kita panggil dhamir muttasil. Okey, 2 jenis ya grup dia. Tetapi setiap grup dhamir itu ada 14, sama je. Kalau dhamir munfasil ada 14, dhamir muttasil pun ada 14, sama je sebab dia merujuk kepada orang yang sama ya, tetapi penggunaannya berbeza. Okey. Dhamir tu kalau kata ganti diri dia macam inilah, saya, kami, mereka, awak, dia berdua, macam itulah. Ya, itu dhamir lah. Dhamir Arab dia ya. Kalau bahasa Melayu dia kata ganti diri. Dia ada 2 jenis yang berbeza sebab penggunaan dia berbeza. Tetapi susunan dia tu dia dah susun cantik-cantik merujuk kepada orang yang sama. Okey. Di dalam kertas yang nanti kawan kita tunjuk tu on the screen ya. Yang semalam 2 keping tu ya, ada sambungan tu. Kolom yang pertama tu dah ada dah. Huwa, huma, hum. Kalau tak reti baca Arab tu tulis Melayu dia, Rumi dia. Huwa, huma, hum. Turun ya, dia punya susunan. Huwa yang atas, turun bawah dia huma, lepas tu huma. Turun macam tu ya. Huwa, huma, hum. Okey, yang 3 pertama
pertama tu untuk lelaki ya, yang 3 pertama tu, okay, huwa kalau kita translate he. Orang putih kata he, ya, he, dia seorang lelaki. Kalau kita translate huma, dia berdua lelaki. Masih yang 3 pertama tu khas untuk lelaki ya. So yang kalau Ustazah lajukan dia berdua, lepas tu hum adalah mereka, semua merujuk kepada lelaki, muzakkar ya. The first 3 untuk kategori muzakkar, lelaki ya. Okay, the first 3 pula kategori untuk perempuan. Ya, sama je cara dia. Dia kalau kita translate dia jadi she. Orang putih kata she ya. So dia tapi seorang perempuan. Huma tu kalau kita perasan huma sama. Untuk lelaki dengan perempuan dia menggunakan perkataan yang sama. Huma ya. Dia berdua perempuan dan hunna. Hunna tu sebenarnya ada sabdu ya pada nun dia. Hunna bermaksud mereka merujuk kepada perempuan. So the second 3 tadi merujuk kepada perempuan ataupun istilah dia muannas. Ya, muannas ya. Okay, another third 3 tu pula, another yang tu anta antuma antum ya, anta antuma antum. Anta bermaksud ini lelaki juga, dia alternate tau. The first 3 muzakkar ataupun lelaki, the second 3 perempuan ataupun muannas, the third 3 diulang balik muzakkar ataupun muannas. Susunan dia dah buat macam tu. Kita ikut dia ya. Okay, anta bermaksud awak seorang lelaki, you lah, kita kata you ya. Antuma awak berdua, lelaki juga. Antum awak semua ataupun kamu semua juga merujuk kepada lelaki. Okey, kita pergi kepada page yang kedua kita, sambungan dia ya. Sambungan dia yang itu another 3 lagi anti ya, walaupun dia tak letak baris tapi kita dah tahu anti, antuma, antuna. Kalau lelaki tadi anta, perempuan anti, bermaksud awak ya, seorang perempuan. Antuma sama, antuma yang perempuan ni dengan antuma lelaki tadi sama je. Sama je ya, awak berdua perempuan. Antunna sebenarnya pada huruf nun itu ada sabdu bermaksud kamu semua perempuan. Nampak itu ya, yang 3 ni perempuan. Dan ana bermaksud saya. Ana ni boleh pakai dua-dua, unisex dia panggil. Lelaki pun boleh sebut ana, perempuan pun boleh. So dua-dua boleh lah ya. Okey, nahnu ada 2 maksud. Satu bermaksud kita ataupun kami. Kalau Ustazah kata kita, maksudnya kita ni lah dalam grup kita lah. Kita semua, all of us. Ini maksudnya kita. Tapi kalau kata kami, Ustazah cerita Ustazah dengan grup Ustazah yang lain. Betul tak? Kami. Tapi masih menggunakan perkataan nahnu. Ya. Dan dia boleh kuantiti orang dia, sebab kami dengan nahnu tu boleh start daripada 2 orang. Untuk nahnu. Bermula dengan 2 orang dan lebih lah. Nahnu ya, kami ataupun kita tadi. Okey, balik kepada kita punya fi'il. Dalam setiap fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ada dhamirnya. Ustazah ulang, ada si pembuat dia. Sebab fi'il itu adalah perbuatan dia, betul tak? Dia telah memasak, dia telah pergi ke masjid, mereka telah menulis. Nampak? Semua perbuatan ini mesti ada si pembuat dia. Dia istilahnya pelaku. Ya? Okay. So, dhamir tadilah, pelaku tadi, dhamir tadilah ada. Di dalam setiap fi'il tu ya, ada dhamirnya. Yang ni dia dah bagi. Dia bagi contoh ya. Fa'ala. Katalah perkataan itu fa'ala, baris dia dalam Quran ya. Sebab dalam Quran mesti ada baris. Baris dia memang fa'ala, baris atas. Ya. Tetapi, ada tetapi dah. Dia kata tetapi itu tambah-tambah je lah maksudnya. Okey, yang 3 huruf ini dipanggil basic. Istilahnya mujarrad. Mujarrad tu ada pada tajuk kita kat atas tu. Kertas ya, tajuk barisan yang kedua, hujung ya. Al-mujarrad bermaksud basic ya. Tidak mempunyai tambahan. Sebab ilmu bahasa Arab memang kata asas dia bermula dengan 3 huruf. 3 huruf sebelum tu sulasi. Sulasi daripada perkataan salasah ya. 3 huruf basic. Itu maksud dia. Okey. Kalau yang fa'ala ni sebenarnya ya, fa'ala ni dia boleh, sebenarnya Ustazah ada bagi bukan last week lah. The week before that ke apa ke, Ustazah ada bagi yang sekeping tau. Kalau Linda ingat yang sekeping dia ada note that dia ada fi'il madhi dengan fi'il mudhari' je. Ya betul. Thank you Linda. Linda pun dah mula faham. Sebab tu kalau Ustazah masuk awal ni kena explain kat Linda dulu. Sebab kalau dia dah faham senang tahu Ustazah nak minta dia cari. Okey, ini dia punya dia bagi pada kat situ. Kalau kita tengok kertas tu ya. Fi'il madhi, kita memang sentiasa start dengan madhi. Janganlah tanya Ustazah kenapa mesti nak start fi'il madhi. Siapa nak jawab? Janganlah tanya macam tu. Okey. Dia memang ilmu bahasa Arab dia bermula dengan fi'il madhi. Okey.
tadi Ustazah kata fa'ala. Walaupun yang tadi tak ada baris ya, tetapi sebenarnya fa'ala dia ada 3 jenis lah. Yang ni yang Linda tunjuk ni ya. Sama ada fa'ala ataupun bawah dia fa'ila ataupun bawah dia lagi fa'ula. Kolom yang pertama. So yang 3 huruf ni dia ada jenis-jenis dia tahu. Perkataan tu terpulang lah. Fa'ala tu ini acuan dia menggunakan perkataan fa'ala tahu. Tapi nanti kalau perkataan lain lah. Dan dia bagi contoh di hujung ya, al-amsilah. Kolom yang ketiga tu dia bagi contoh sebenarnya kataba. Dia tak letak baris pada kaf dengan ba sebab kita tahu memang baris dia macam tu. Semua tiga-tiga ni mesti baris atas. Kataba. Itu maksudnya dia telah menulis. Maksud dia. Macam mana nak tahu dia bila 3 huruf yang semua baris atas? Pelakunya, dhamirnya mestilah huwa macam yang tadi, macam yang kertas tadi ya. Okey. Itu kita kena terima dia. Nampak je 3 huruf semua baris atas, confirm si pelaku dia dhamir yang ada di dalamnya adalah huwa. Yang tadi kolom yang ni ya. Okey. Cumanya fa'ala tu boleh jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula boleh. Kalau kita nak tengok contoh tadi penatlah sikit Linda, kena up down ya. Pergi balik pada tadi ya, kita tengok contoh yang berbeza dia bagi. Kalau pattern fa'ala dia bagi 3 contoh ya. Fa'ala yang mudhari' tinggal dulu ya. Fa'ala tengok yang tadi kataba, satu contoh ya. Kataba, lepas tu contoh yang kedua jalasa. Kataba bermaksud dia telah tulis ataupun dia telah menulis. Jalasa dia telah duduk. Maksud dia. Dan fataha dia telah buka ataupun dia telah membuka. Ketiga-tiga contoh ini adalah contoh daripada contoh fa'ala. Acuan yang pertama tadi ya. Itu. Okey, kalau contoh yang fa'ila, ada perkataan yang bentuk fa'ila, contohnya dia bagi kita syariba. Contoh tu, syariba bermaksud dia telah minum. Itu maksud dia. Okey, warisa. Warisa maksudnya dia telah mewariskan. Ya, macam tu ya. Dan contoh fa'ula pula, dia bagi satu sebab contoh fa'ula tu mungkin tak banyak. Sebab tu dia bagi satu contoh saja ya. So fa'ula pula contoh perkataan yang ada di dalam Al-Quran, karuma. Ada lagi perkataan lain tapi dia bagi satu je. Karuma, dia telah muliakan. Nampak? Dia acuan dia begitu tahu. Ada perkataan yang semua baris atas fa'ala. Contoh ya, acuan dia. Lepas tu yang ada yang tengah dia. Kalau kita perasan fa'ala, fa'ila, fa'ula yang berubah dia kat tengah-tengah tu pada ain tu. Fa dengan lam memang confirm baris atas. Itu dia tak usik, dia tak kacau ya. Sama ada acuan yang pertama fa'ala, acuan yang kedua fa'ila. Daripada jadi ain. Dia tukar ain je. Dan acuan yang ketiga tu pula acuan, dia panggil acuan ya, wazan. Wazan kalau Arabnya lah. Bahasa Melayu dia acuan. Kalau fa'ula tengok ain tadi juga. Daripada yang pertama, yang kedua tu ain, yang ketiga tu itu tak kisah. Itu kerana perkataan tu masing-masing bentuk begitu. Tapi masih sama fi'il madhi. Ya, masih sama fi'il madhi, masih sama si dhamir yang ada di dalam perkataan ini tadi. Tak kisahlah dia fa'ala ke, fa'ila ke, fa'ula, dhamirnya adalah huwa. Huwa lelaki, si pembuatnya. Kalau kata kataba dia telah menulis, siapa pembuat dia? Huwa. Kita dah tahu dah pelakunya adalah seorang lelaki. Ya. Samalah dengan jalasa. Dia telah duduk. Kita dah tahu dah dia ni tadi huwa, seorang lelaki telah duduk ya. Fataha. Semua samalah. Contoh-contoh ini semua diberi ya. Si pelakunya adalah huwa. Tetapi nanti dalam Quran tu dah macam-macam. Jadinya sebab tu kita jumpa ru'aita itu blur. Bagi orang yang dah tahu, orang dah tahulah. Tapi bagi orang tak tahu, belum belajar fi'il, apa ru'aita ini? Bendaklah apa? Kan betul tak? So, jika untuk huwa, bentuk dia fa'ala. Tapi kalau untuk huma tadi, dia akan berubah bentuk. Katalah untuk hum, dia akan berubah. Dia kena ambil yang 2 keping tadi, Linda. Okey, ambil yang 2 keping tadi ya. Okey, sekarang ni dia bagi kita kalau dia bagi contoh satu, tak kisah je lah fa'ala. Kita dah tahu fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula dia tahu. Dia bagi tu. So dhamirnya ataupun si pelakunya adalah huwa. Okey. Cuba katalah huma, pelakunya huma. Perubahan yang berlaku pada fa'ala tadi dia tambah alif kat ujung. Kalau boleh dia tambah ataupun yang sebelah dia, Linda. Kali itu pun boleh sebelah dia tu. Yang nampak fa'ala tu. Selepas huma tu. Betul-betul selepas huma tunjuk saya nampak. Fa'ala dia tambah alif. Yang kolom ketiga tu dia tunjuklah tapi macam pening-pening lah pula, ada line putus-putus kan. Line putus-putus lah tambah apa So
Kalau huwa tadi fa'ala lanya pendek, tetapi kalau untuk huma dhamir jika dhamirnya huma, fa'ala tadi dia tambahkan alif di hujung. Ya dua harakat dah di situ ya, dari segi kadar dia lah. Dan jika dia hum, pelakunya hum ya, fa'alu. Daripada la tadi ya, dia jadi lu, dia tukar baris. Baris depan, lepas tu tambah waw ya, dia tambah waw ya, dia tukar baris dulu daripada la, lepas tu jadi lu, lepas tu dia tambah waw, lepas tu dia tambah alif tu. Tetapi di dalam Al-Quran, alif tu dia ada bulat di atasnya. Jadi siapa-siapa yang dah print ya, siapa-siapa yang dah print kertas ni, tambahkan bulat di atas alif tu. Sebab ini alif ziyadah. Kita biasa ngaji kan alif ziyadah kan? Lepas tu Ustazah tanya, apa alif ziyadah? Ini sebenarnya alif ziyadah, tetapi dia kena ada bulat di atasnya. Okey, kalau kita terjemahkan fa'ala yang mula-mula, dia telah buat ataupun dia telah melakukan. Kalau yang perkataan kedua, dia berdua telah melakukan atau dah buat. Dan yang fa'alu pula, mereka telah membuat ataupun mereka telah melakukan. So kita dah tahulah tadi dia berdua dengan mereka ni semua kategori muzakkar. Tapi bentuk tu nak tak nak kita kena macam hafal lah, betul tak? Hafal lah. Kalau tak hafal macam mana nak ingat? Itu bentuk dia. Sebab kalau untuk hiya, huma, hunna pula dia berbeza. Bila dia hiya nak menceritakan pelakunya hiya perempuan, daripada fa'ala tadi, daripada fa'ala yang atas kali dia tambah ta. Dia tambah huruf ta, lepas tu matikan huruf ta itu. So dia akan jadi fa'alat. Bila kita jumpa perkataan begini, kita dah tahu dia punya dhamir yang ada di dalam perkataan itu adalah hiya. Ya, macam tu ya cara dia. Okey, kalau yang humanya tambah alif. Kalau lelaki tadi huma pun tambah alif, yang huma perempuan pun tambah alif je daripada perkataan hiya tadi kan. Hiya tadi fa'alat, ta tadi tambah alif. Dia akan jadi fa'alata. Tak matilah data tu bila tambah alif ya. Okey, fa'alata cara dia sama, tambah alif untuk yang dua orang ya. Dan hunna ada sabdu sebenarnya, tapi dia punya fi'il madhi fa'alna. Itu. Kita kenal na tu, lam tu mati ya. Lam tu mati, kalau kita tengok sebelum ni lam tak ada mati pun, betul tak? Cek dari atas. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Mana ada lam tak mati, tapi start daripada hunna, huruf lam itu dimatikan yang di dalam Al-Quran. Itu juga antara cara kita nak kenal. Di sini nampak perkataan fa'alna, kita tahu dhamirnya adalah hunna. Mereka, yakni mereka perempuan muannas ya. Dan kalau anta, untuk anta, antum, antum agak mudah ya. Start daripada anta, antum, antum agak mudah. Dia punya hujung tu, anta dia ambil ta je. Lam dah start mati dah, dia ikut hunna tadi. Lam memang start mati. Dia ambil fa'alta, anta ambil ta, fa'altuma, antuma, fa'altuma tu. Dia ambil hujung dia. Dia ambil ta, dia ambil tuma. Yang antum tadi fa'altum. Bunyi hujung tu kita kenal kan. So, fa'alta, pelaku dia anta. Sama lah dengan perkataan hari tu, ro'aita. Ingat tak ro'aita tu? Sebab tu pelakunya adalah anta. Okey. Ini agak mudah lah yang untuk anta, antum, antum ya. Dia bunyi dia fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Bunyi dia tu kita dah boleh agak. Dan kalau kita perasan, fi'il madhi ini hujungnya saja yang berubah. Kalau fa depan tu semua tak berubah ya. Hujung saja berubah untuk kenal siapakah dhamir ataupun si pelaku bagi perbuatan itu. Okey, kita gerak kepada kertas yang kedua dia. Kalau untuk anti, antuma, antuna juga mudah, diikut macam geng anta. Geng anta tadi ya. So kalau anti dia jadi fa'alti. Antuma dia jadi fa'altuma. Yang antuma ni memang sama. Dia tak kisah lelaki perempuan sama cara. Ya huma pun sama tadi. Huma untuk yang hiya, huwa, huma, hum, hiya, huma. Huma pun sama cara. Yang untuk dua orang ni antuma pun sama. Dia tak bezakan langsung. So di sini kita tengok fa'altuma, antunna, fa'altunna. Bunyi tunna tu kat hujung tu. Dan kalau ana fa'altu. Fa'altu ni cara mudah kita nak ingat nawaitu. Aku berniat. Betul tak nak puasa? Nawaitu shauma ghadin. Baca niat dalam bahasa Arab tapi tak faham. Nawaitu, aku telah berniat. Memanglah saja ketawa. Baca dari kecil. Dari kecil ayah ajar kan. Tapi tak faham. Rupanya dekat Sirim baru faham. Kenapa lah nawaitu.
Orang kita selalu tulis betulkan nawaitu tu dulu. Orang kita suka cakap kan, nawaitu tu kena betul. Sebenarnya nawaitu tu bermaksud aku telah berniat. Kelakar sebenarnya. Dia orang pun tak faham. Sebab kita dah biasa. Sebenarnya betulkan niat dulu. Kita kena guna niat. Sebab niat adalah niat lah. Tapi bila kita betulkan nawaitu, maksudnya betulkan aku telah berniat. Pelik sebenarnya sangat pelik. Tapi Zaza nak tahu pun kita bukan boleh tegur orang, dia orang tak faham. Hanya orang yang belajar saja faham ya. So faal tu sama dengan nawaitu. Itu cara untuk kita paling mudah nak ingat. Oh, nampak tu je dekat mana-mana perkataan. Oh, dia punya dhamir adalah ana. Dia punya pelakunya. Aku kalau ni faal tu aku telah buat. Aku telah melakukan. Buat dengan melakukan sama ya. Okay, untuk nahnu dia pakai fa'al na. Untuk nahnu ni tadi, na dia kena na yang ada alif. Sebab tadi kita ada jumpa na juga. Kita ada jumpa untuk hunna tadi. Kalau kita tengok untuk hunna, dia ada fa'al na tapi na pendek, ya. Itu yang kita kena alert sikitlah, ya. Untuk hunna dia ada fa'al na pendek, tetapi untuk nahnu na dia mesti ada alif. Mad asli lah kalau kita kata, ya. Itu yang kita kena alert lah, ya. Lama-lama insya-Allah boleh ya. Okey, sebab tu bila kita jumpa fi'il, kita mesti nak tahu. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita nak faham lah. Kalau kita tak faham, dhamir ni macam mana kita nak faham ayat-ayat di dalam Quran? Betul tak? Sebab tu kita mesti nak tahu ya. Okey, ini fi'il madhi dan the next column dia fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' jika kita pada kertas yang sekeping tu ya. Kalau kertas sekeping tu dia nampak lebih jelas lah. Kertas yang sekeping tadi Linda, jika pada kertas sekeping dia ajar kita. Okey, dia ada cara ya. Perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Okey, sila dengar betul-betul ya. Daripada fi'il madhi untuk bertukar kepada fi'il mudhari', dia ada perubahan-perubahan tertentu dia lah. Kalau dia lelaki, dia akan guna huruf ya. Kalau dia untuk muzakkar ya, dia akan guna ya. Lepas tu tengok fi'il mudhari', ini semua dia guna ya sebab ini dia bagi semua untuk muzakkar lah ya. So dia akan guna ya. Lepas tu ya tu baris, kalau 3 huruf tadi ya, ya-nya baris atas ya. So mesti dibaca ya, bukan you, bukan yi. Kalau 3 huruf ya, mesti ya berbaris atas, ya. Lepas tu fa tu mesti mati. Siapa ada kertas boleh letak pada ya tu letak baris atas, pada fa tu mesti mati. Dia akan jadi yaf. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu dia punya tengah tu nak ke i ke a ke itu terpulang kepada perkataan tu sendiri. Kita tak mampu nak hafal ya. Sebab tu kita perlukan kamus biru tu ya. Harap-harap beli ya. Linda share kan kat grup kan. Linda share, tanya siapa nak beli. Mungkin boleh order secara bulk. Kata kan kalau order banyak mungkin dia bagi diskaun. Betul tak? Tapi tak tahulah nak jumpa kat mana. PKP ni nak jumpa kat mana. Order sekali hantar kat Sirim. Address kat Sirim, lepas tu pergi ambil kat Sirim. Boleh juga kan? Hopefully ya. Sebab perubahan pada ain itu sama ada yaf'u ke yaf'i ke yaf'a itu kita tak mampu nak hafal. Tak mampu. Jadinya tak apa. Biarkan saja dulu ya. So cumanya lam itu mesti lu. Semua lam ni. Pada kertas ni, pada lam tu semua lu. Mesti ya. Cara fi'il mudhari' lah. Okey, kita tengok contoh dia. Katalah katabah tadi ya. Katabah ya mesti ya baris atas, kaf mesti mati, yak dia akan jadi yak. Tu dia dah bagi awal-awal sebab kita tak mampu nak hafal. So dia bagi kita benda yang susah tadi ya. Yang dia tak bagi baris tu maksudnya fix kita kata, tak boleh berubah. So yak tubu. Sebab hujung mesti baris depan. Cara nak kenal apa fi'il mudhari' lah. Okay, yaktubu ya. Kalau tadi kataba dia telah tulis ataupun dia telah menulis, yaktubu dia sedang menulis ataupun dia akan menulis. Dia boleh pakai. Sebab fi'il mudhari' dia boleh pakai untuk dua, sedang ataupun future. Future tense boleh pakai, ya. Okey, kalau jalasa dia telah duduk, dia tukar ya je. Nampak? Ya berbaris atas, matikan jim, lam di baris bawah. Lam tu jangan tanya, ikut saja ya. Ikut saja apa dia bagi. Kalau dalam kamus kita boleh cek ya. Ya jelisu, kalau yang tu dia akan jadi begitu ya. Kalau jalasa dia telah duduk, ya jelisu dia sedang duduk atau dia akan duduk. Boleh pakai duduk maksud. Ya.
Okey, kalau fataha dia telah buka atau dia telah membuka, yaftahu dia sedang membuka ataupun dia akan buka ataupun dia akan membuka. Faham dah? Boleh ya? Situ ya. So samalah syariba, syariba dia telah minum, yashrabu. Permulaan tu mesti kita mahirlah. Dari atas patut matikan huruf yang lepas ya tu, ya. Huruf ya tu tambahan. Betul tak? Ori dia tak ada huruf ya. Suruh ya tu tambahan menandakan dia fi'il mudhari'. Lepas tu matikan huruf pertama tu ya, yashrabu. Hujung ending mesti baris depan, baris depan, baris depan. Itu ciri-ciri fi'il mudhari' ya. Syariba jadi yashrabu, syariba dia telah minum, yashrabu dia sedang minum ataupun dia akan minum. Warisa dia telah wariskan, yarithu. Tapi ini kalau boleh letak asterisk ya. Ataupun bintang ataupun bracket ke apa-apa, warisan ni dia pelik sebenarnya, lain daripada lain. Nanti Ustazah beritahu ya. Ada lain ya. Okey, karuma kalau yaritha dia telah wariskan ataupun dia akan wariskan ya. Karuma dia telah muliakan ya ataupun dia telah memuliakan. Yakrumu dia sedang memuliakan ataupun dia akan memuliakan. Okey, warisa. Apa beza dia dengan yang lain tu? Apa beza dia? Okey lah. Ada yang dah boleh kan? Ustazah rasa ada dalam grup ini yang dah boleh. Ustazah nak tanya, siapa boleh bagi jawapan? Apa bezanya warisa dengan yang kataba, jalasa, fataha, syariba, karuma? Silakan bagi jawapan. Apa beza dia? Warisa tu. Wow, tak ada. Wow tak ada? Tak ada apa? Yang ni tak ada wow pun. Yang ni ada, asalnya ada wow. Okey. Okey. Itu dari segi fizikal lah. Dari segi pandangan fizikal, betul lah Linda cakap tu. Kalau yang lain-lain, selepas ya mesti ada huruf yang asal. Yang pertama kan? Itu betul dari segi pandangan fizikal. Tetapi jawapan dia tak tepat lah sebenarnya. Ada jawapan lain. Okey, orang lain. Siapa nak bagi jawapan? Siapa? Amy, Fatihah, siapa lagi? Kamaliah ke? Okey, cepat. Siapa boleh bagi jawapan? Kata asal je jadi dua bila dia jadi mudhari'. Ini memang dia memang kata asal dia tiga, warisa. Memang dah tiga dah. Jadi yarisu tu jadi dua. Betul. Yarisu dia jadi dua ya, dia jadi dua ya. Tetapi kenapa? Nak tanya kenapa? Kenapa tak tahu. Kenapa tu? Sekejap. Fatihah dah bagi jawapan, Linda dah bagi fizikal. Pandangan fizikal macam Linda cakap. Jawapan Fatihah tu lebih kurang Linda punya je sebenarnya. Okey, Ustazah nak cuba tanya. Kamalia boleh jawab? Kamalia? Harrison? Kak Katie? Kak Katie? Agak-agak apa jawapan dia Kak Katie? Siapa? Noraisha. Siapa? Kak Ayah Rosniza Suhaili. Okey, cuba Suhaili lah. Kenapa Suhaili? Apa bezanya warisa dengan yarisu tu? Apa bezanya dengan contoh-contoh yang lain? Bezanya huruf dia kalau dia mula dengan huruf mat ke alif waw ya tu. Betul? Ya. Okey. Dia dah ada dah tapi masih betul lah dia huruf waw ya. Kak Katie dah bagilah sedikit tentang kenapa warisa ni berbeza ya. Sebab dia bermula dengan huruf-huruf alif waw ya. Okey, boleh. Okey, Suhaili nak tambah? Tak ada Ustazah. Ya, orang lain? Oh, Ustazah dia tak ada tanda mati. Kat mana tak ada tanda mati? Selalu macam yaf'al tu kan. Fa'ala dekat yang nombor yang fa tu mesti mati kan. Ini tak ada. Itulah nak tanya tu. Pasal itulah Ustazah tanya kenapa dia tak ada. Ya ke? Itu juga sama lah jawapan Linda dengan tadi. Pandangan fizikal, tak nampak huruf mati. Betul pandangan fizikal dia. Tetapi jawapan Kak Katie tu sebenarnya, jawapan Kak Katie tu dah ada dekat-dekat dah. Kerana perkataan ini bermula dengan huruf-huruf mad, alif waw ya. Okey, ada orang lain nak bagi jawapan tak? Sebelum Ustazah bagi jawapan ni. Okeylah, jawapan Kak Katie tu dah ada lah ya sebenarnya. Orang lain nak nak bagi? Nona, Kak Cik? No? Laila ke siapa? Silakan. Yan. Dia Hilah. Ilah tu sama dengan huruf mat tadilah. Macam jawapan Kak Katie lah tu. Ya, alif waw ya adalah huruf-huruf illah sama dengan jawapan Kak Katie. Okey, Amy nak bagi jawapan apa Amy? Ada? Tak ada ya? Tak ada. Okey, yang lain-lain yang kataba, jalasa, fataha, syariba, karuma tak termasuk warisa ya. Ya, itu fi'il yang
huruf-hurufnya adalah dipanggil huruf-huruf salim dipanggil ya. Huruf-huruf salim ni tidak mempunyai huruf illah. Jawapan ni tadilah samalah tadi. Ada dua orang memberi jawapannya bermula dia ada huruf-huruf tak kisahlah dia bermula ke sebenarnya. Huruf illah tadi alif waw ya. Dari segi tajwid dipanggil huruf mad dari segi tajwid lah. Tapi dari segi bahasa Arab dipanggil huruf-huruf illah dipanggil sama. Merujuk kepada huruf yang sama, illah bermaksud huruf yang lemah, huruf yang sakit. Itu dia punya term dia lah ya. So kerana itu berbeza perubahan ya. So kalau yang formula yang tadi itu sebenarnya huruf ya, guna ya, lepas tu balik atas, lepas tu matikan huruf pertamanya, lepas tu lepas huruf pertama mati, itu lepas second one tu itu kita tak mampu nak hafal ya. Tetapi hujung dia yang ni pun hujung masih sama ya, yarisu ya masih sama baris depan. Okey, berbezanya yarisa dia bukan huruf dia bukan fi'il madhi salim. Salim ni bermaksud 3 huruf salim saja, tak masuk huruf illah. Agaknya kat situ boleh terima lah kot. Ya, boleh? InsyaAllah boleh terima kat macam tu ya. So yang lain-lain adalah fi'il madhi salim. Salim bermaksud tidak mempunyai huruf-huruf illah. Itu maksud dia. Okey, sebab tu dia berbeza. Kalau huruf illah ni kita kena surrender lah sebab kita tak mampu nak faham method dia. Kita tak mampu nak faham method dia sebab method dia pelik. Setiap huruf illahnya berbeza dia punya method ya. Sebab itu kita perlukan kamus biru tu ya. Ustazah nak ulang ya, kalau boleh bagi nama Kak Linda mungkin. Linda boleh orderkan online ya. Order banyak-banyak, mudah-mudahan dia bagi diskaun ke apa ke. Alright, itu bezanya warisa ya. Atau ini dia mempunyai huruf illah. Tak kisah huruf illah tu duduk kat permulaan ke, kat tengah ke, kat ujung. Sebab nanti kita akan jumpa 3 huruf fi'il madhi yang mempunyai huruf illah ya. Tak kisah kedudukan huruf illah tu di mana-mana ya. Pertama ataupun kedua ataupun yang akhir lah. Okey, itu kita dah nampak beza dia. Dan kita balik kepada kertas yang 2 keping tadi ya. Setiap perubahan di hujung ya, setiap perubahan di hujung fi'il madhi, dari situlah kita boleh agak apakah dhamir yang ada di dalam fi'il madhi tu ya. Dhamir maksudnya huwa ke, huma ke, hum ke, hiya ke, huma yang tadilah sampai habis ya. Mereka ni tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dipanggil dhamir ya, ataupun si pelaku, si pembuat di dalam perbuatan tadilah. Okey. Itu sedikit dan fi'il mudhari' cara dia tadi ya, dia ajarlah dalam kertas yang ada 2 keping tadi, cara dia. Ada huruf ya, matikan fa, lepas tu ain tu kita tak mampu nak hafal ya, biarkan saja. Tetapi cuba kita tengok fi'il mudhari' kita. Jika dia lu ya, yaf'alu, kita dah tahu dah dia punya pelaku dia adalah huwa, seoranglah. Tetapi jika 2 orang, tengok perubahan dia ya. Dari katalah yaf'alu ya, yaf'alani, nampak perubahan di fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, permulaan fa'ala tadi semua fa, hujung je berubah. Fi'il madhi lebih mudahlah sebenarnya. Tapi fi'il mudhari' 2 kita kena perhatikan. Sama ada di ya. Ni memanglah dia bagi ya, tapi di sini tengok ya. Kalau untuk muzakkar dia bagi ya ya, yaf'alu, ya kita tahu lelaki, tapi bila lu hujungnya pendek begitu huwa. Tapi kalau 2 orang untuk huma yaf'alani, dia bukan saja tambah ya, daripada lu dia tukar baris jadi la, lepas tu pertambahan dia adalah alif nun. Nun tu mesti baris bawah. Wajib. Yaf'alani. Kalau kita dengar apa-apa bunyi ani, aini, kita dengar bunyi begitu dalam Quran, bermaksud itu bilangan dhamir dia maksudnya merujuk kepada 2 lah. Kalau cerita tentang orang, 2 orang lah. Kalau cerita tentang haiwan, 2 ekor lah. Kalau cerita tentang benda, maksudnya kuantiti dia 2. Tengok bunyi dia tu. Yaf'alani. Kita dah tahulah bunyi ani tu bermaksud 2 orang. Tapi kita nak tahu muzakkar ke mu'annas. Oh ya, ya memang untuk muzakkar. Nampak dia untuk fi'il mudhari' kita kena perhatikan 2 di permulaan fi'il itu dan juga di hujungnya. Okey, kalau kita tengok yang ketiganya yaf'aluna, daripada yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, la tadi jadi lu dah ya, dia jadi lu balik macam asal, tetapi dia tambah waw nun. Dia tambah waw nun ya. So ini sama dengan kita awal-awal kita belajar muslimuna.
Bunyi tu ya, muslimuna. So di situ kita dah tahu pertambahan waw nun menandakan itu adalah jamak muzakkar. Bunyi dia pun kita dah agak. Nak tahu confirm muzakkar, huruf ya. Ya itu huruf ya dengan na waw nun itu itulah menandakan dia jamak muzakkar ya. Kalau fi'il madhi fa'alu je. Fa'alu je, dia tambah alif ziyadah. Ya, itu saja. Tapi kalau fi'il mudhari' yaf'aluna, dan nun mesin na. Na tu permanent ya. Permanent maksudnya tak akan berubah. Dia tak akan jadi yaf'alunu, tak akan. Yaf'aluni tak akan. Sebab na itu permanent, dia panggil mabni, dia panggil. Tak boleh berubah. Sama juga dua orang tadi yaf'alani, itu juga permanent, tak boleh ubah-ubah. Okey, cumanya kalau kita tengok nanti kalau yaf'alu yang mula-mula, yaf'alu mula-mula tu dia boleh berubah tau. Dia boleh jadi yaf'alu, dia boleh jadi yaf'ala, dia boleh jadi yaf'ala, yaf'ali boleh tak? Yaf'ali tak ingat. Boleh ke tak boleh? Tapi confirm dia boleh jadi yaf'ala, ya. Dia boleh berubahlah maksudnya. Tapi untuk dua orang ya, dua orang itu dengan jamak itu permanent, cumanya ada satu tambahan di sini ya, letak nota kat situ, untuk dua orang ada dua bentuk. Dua bentuk yang berbeza sedikit kat ujungnya untuk dua orang dengan untuk jamak muzakkar. Yang dibagi ni bentuk yang pertamalah, bentuk asal dia yaf'alani, tetapi dia juga boleh jadi yaf'alaini. Sama ada yang ni tambahan dia alif nun, kalau yang satu lagi bentuk tu tambahan dia ya nun. Ni asalnya dia akan jadi aini. Bunyi dua bunyi gitu, bunyi ani, bunyi aini menandakan dua kuantiti dia. Boleh, dia boleh dua bentuk lah. Ini basic saja, tapi nanti insya-Allah nanti kita bagi nota lain yang menunjukkan apa untuk dua tadi, kuantiti dua tadi dia ada dua bentuk ya, dia ada dua bentuk yang berbeza. Kadang-kadang ada nota ni dia tak bagi ya, tapi nanti kalau Ustazah jumpa Ustazah akan bagilah ya. Kalau yaf'aluna pun sama. Dia juga mempunyai dua bentuk ya. Kalau untuk jamak muzakkar ya. Yang ni yaf'aluna, satu lagi Satu lagi apa? Yaf'alina. Luna sama ada tambahannya waw nun, lam dia jadi lu. Tapi kalau satu lagi bentuk yaf'alina, lu tu jadi li, lepas tu tambahan dia ya dengan nun. Dia ada dua bentuk merujuk kepada jamak muzakkar juga. Kenapa bentuk tu wujud? Itu ada sebab. Rasanya awal-awal dulu pun Ustazah ada sebut ya, muslimuna, muslimina. Awal-awal lagi ada sebut ya. Dua-dua juga jamak muzakkar tetapi asalnya muslimuna. Itu yang asal. Kenapa jadi muslimina? Itu ada sebab. Sebab Angin. Yes, Kak Giti. Sorry. Ada nak tanya kan? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, fi'il mudhari ni memang mencabar sikitlah ya. Dalam awalnya nak tengok ya ke, lepas tu hujung dia pula ya, perubahan dia. Okey, kita tengok untuk hiya pula. Kalau hiya nampak tak perempuan dia guna ta. Tadi kalau ya yaf'alu yaf'alani yang guna ya menandakan muzakkar. Tiba-tiba kalau perempuan dia menggunakan ta. Nampak? Itu cara kita nak detect jantina dia. So kalau untuk hiya taf'alu. Ya, pembuatnya adalah ya, dhamir ya. Kalau dua orang dia taf'alah ni, hujung tadi ani dengan aini itu permanent ya. Hujung tadi ani ataupun aini permanent. Tapi sekarang huruf ta lah sebab dia perempuan ya. Tetapi jamak dia, jamak untuk hunna, dahlah seorang dengan dua orang guna ta, tiba-tiba dia guna ya balik. Betul tak? Dia guna ya balik macam muzakkar. Tapi dia berbeza hujung dia. Kalau muzakkar tadi apa? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Dia yaf'alna. Hujung dia tu kita tahu dia perempuan walaupun dia menggunakan ya. Ya. Ini mencabar tapi senang juga. Mencabar sedikit sebab kita sangka huruf ya itu muzakkar. Okey, fine. Kita sangka ya itu muzakkar betul. Tetapi na tu, bila al-na tu kita dah tahu itu perempuan punya. Ini satu inilah jamak jamak muzakkar, jamak muannas untuk hunna ya. Yaf'alna, pak digunakan ya. Okey. Anta antum antum memang geng lelaki, memang geng lelaki ya. Anta antum ya. Semua dia guna ta. Pak tadi dah guna ya Allah, campur-campur pula cara rojak ya. Sebab tu mudhari' lebih mencabar ya berbanding dengan fi'il madhi. Madhi lebih mudah sebenarnya. So kalau untuk anta antum sama dengan anti antum antuna, sama je. Ya, sama ya. So keenam ini ya, dia semua bermula dengan ta. Kenapa dia bermula dengan ta tahu? Sebab di sini maksudnya awak. Ta di sini maksud dia ya.
Kalau kita tengok 6 orang ni lah, anta, antum, antum, lepas tu anti, antum, antuna, semua keenam-enam ini bermula dengan ta, 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 ta. Okey, tak kisahlah geng anta, antum, antum lelaki ya, tapi ta di sini lebih bermaksud kepada awak seorang, awak berdua, awak semua. Itu maksud dia, ta di sini ya. Kalau kita tengok hujung ni pula, taf'alu sama, taf'alu ya. Taf'alu, taf'ala ni hujung sama cara ya, untuk lelaki lah ya. Taf'aluna sama hujung dia, kalau muzakkar memang cara di muzakkar lah dari awal-awal lagi hari tu ya, yang tadi ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, sama je. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Itu sama hujung dia. Kalau cuba kita tengok yang perempuan dia pula ya, anti, antuma, antuna, ta juga. Tetapi untuk anti ni lain daripada yang lain ya. Ini memang one and the only one ya. Jika untuk anti dia akan jadi taf'alina. Dia akan jadi macam tu. Taf'alina. Memang dia lain daripada lain. Kita boleh circle. Siapa-siapa yang dah print tu boleh circle yang tu. Nak menunjukkan dia lain sangat perubahan dia daripada yang lain-lain lah. Kalau untuk antuma taf'alani masih ikut cara sama. Kalau untuk antuna taf'alna masih ikut cara yang sama ya. Tetapi untuk anti tadi taf'alina, memang itu sangat berbeza daripada lain. Kalau untuk ana digunakan hamzah. Ya, hamzah bermaksud saya lah, aku ya. Af'alu. Kalau untuk nahnu digunakan nun. Okey, lepas tu dipanggil huruf-huruf fi'il mudhari' ya, huruf-huruf permulaan lah ya. Kita kata untuk mengenal dia fi'il mudhari', ya ataupun ta ataupun hamzah ataupun nun. 4 huruf ini di permulaan menandakan dia fi'il mudhari'. Okey, hujung-hujung tu lebih kepada kuantiti dia lah. Seorang ke, dua orang ke, jamak. Cumanya untuk ana dengan nahnu dia tak ada pecahan ya. Untuk ana memang dia guna af'alu gitu ya. Untuk nahnu dia guna naf'alu. Dia tidak ada pecahan yang macam tadilah, seorang, dua orang dengan jamak. Tak ada ya. Dan fi'il amar ni. Okey, fi'il amar mudah ya sebab dia tak banyak. Fi'il amar kalau kita perasan kata perintah ni hanya untuk 6 orang. Hanya untuk geng yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Lepas tu lebih mudah fi'il amar ni. Awal-awal hari tu ada orang tanya, kawan kita tanya, fi'il amar ini ada tak dia punya acuan dia? Ada. Tapi acuan dia sikit, 6. Berbanding dengan yang fi'il madhi. Fi'il madhi ada 14 ya. Ikut tadilah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ikut yang acuan tu ada 14. Mudhari' pun ada 14, madhi pun ada 14, tapi fi'il amar hanya ada 6 sahaja. Kan mudah kan? Sikit saja kan? Ya, untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, kita tengok perubahan dia. Ini untuk huruf-huruf salim ya. Fi'il madhi 3 huruf salim. Ya, salim tadi maksudnya tidak mempunyai huruf illah ya. Okey, fi'il amar dia di sini dia tunjuk bermula dengan alif ya di sini. Tetapi di dalam Al-Quran sebenarnya dia bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal apa? Atas alif tu kena ada kepala huruf sad tu. Ya, sebab ini lama punya kertas ya. Dia tidak menggunakan bentuk-bentuk yang apa ada dalam Quran ya. Bukan dalam Quran tak nampaklah alif yang macam tu je. Dia ada hamzah wasal, alif yang ada atas dia ada kepala huruf sad tu. Itu permulaan itu semua ya. If'al lam mati ya. If'al dia bacaan dia sama ada nak if ke uf ke. Ini yang kita kata hukum huruf ketiga ketika kita mengaji tu ya. Ketika kita tajwid kita kata hukum huruf ketiga. Inilah cara dia. Sebab tu dia tak hamzah wasal memang tak ada baris. Fa pula mesti mati ya. Fa tu mesti mati. Lepas tu ain tu dia boleh jadi a, dia boleh jadi i, dia boleh jadi sebab tu dia tak letak ya. Dah lam memang mati ya. So kita mungkin membaca kalau huruf ketiga apa? Pada huruf ketiga baris atas dengan bawah. So kita akan mulakan di mula-mula tu dengan baris bawah. Samalah if'al ataupun if'il. Sebab kalau a kita baca if'al, kalau i kita juga baca if'il, tapi kalau u kita akan baca uf'ul. Ini exactly yang hukum huruf ketiga ya. Dan kalau ditambah alif ya, tadi lam mati, if'ala, maksudnya kita dah tahu dah perintah itu kepada antuma, awak berdua ya. Kalau if'al, buatlah kamu. Kalau seorang, tapi kalau if'ala, buatlah kamu berdua. Macam itulah ya. Kalau if'alu, ada alif, okey, ni ada 2 alif. Perhatikan ada 2 alif ya di sini. Berbeza ya sebab dalam Quran bukan alif macam ni. Di dalam Quran yang permulaan tu hamzah wasal dan ending dia adalah alif ziyadah.
Sebab tu bila mengaji Ustazah selalu tanya, selalu cakap pasal hamzah wasal, alif ziyadah. Betul tak? Ya? Sebab dia berbeza. Ini cara lama, tulisan cara lama ya. Bukan kita tak nampak alif macam tu kosong je ya. Okey, dan dia tidak dalam kolom yang terakhir dia sebelah fi'il amar tu dia dah letak baris bawah, tetapi dalam Quran tak ada baris tu. Ya, dalam Quran tu kita kena ikut hukum huruf ketiga yang kita faham tu. Okey. If'alu ke uf'ulu ke apa ke, macam itulah hukum huruf ketiga lah. Dan di situ bezakan dia hamzah wasal di permulaan dan hujungannya alif ziyadah. Kalau kita perasan alif ziyadah kita jumpa 2 kali di pada jamak fi'il amar ya untuk lelaki dan juga jamak fi'il madhi untuk lelaki, untuk hum tadi. Ya, pada fi'il madhi untuk hum kita nampak alif ziyadah. Sebab tu Ustazah cakap sama ni alif ziyadah menandakan plural jamak. Betul tak? Selalu Ustazah sebut. Supaya kita mudah faham di sinilah. Ya, tu fa'alu tu ya. Sebab tu berakhir dengan alif ziyadah itu fi'il madhi untuk hum ya, jamak muzakkar ya. Dan di sinilah untuk fi'il amar untuk jamak antum tadi. Ya, untuk muzakkar juga ya. Okey, kalau kita tengok fi'il amar untuk perempuan lain ya, lain dia punya perubahan. Tadi lam mati, tadi if'al ya, lam mati ditambah ya. Bila dia tambah ya, lam yang mati tadi wajib berbaris bawah untuk matching huruf ya. So dia akan jadi if'ali, dia akan jadi macam tu. Maksudnya ini adalah perintah kepada seorang perempuan. Buatlah kamu wahai seorang perempuan, contohnya lah. Okay, if'ali dia akan jadi tu. Macam tu kan? Yang tadi if'al, mati lamnya. Sekarang tambahan dia huruf ya, jadi lam itu daripada mati wajib berbaris bawah. Tapi kalau dia bagi kotak yang terakhir itu dibulakan dengan hamzah wasal berbaris bawah, tidak nampak dalam Quran sebab hamzah wasal tak pernah ada baris bawah. Ustazah kata itu adalah formula huruf ketiga. Macam mana kita nak mulakan bacaan dia. So if'ala apa semula tambah alif ya, sama. 2 orang sama. Lelaki tadi pun tambah alif, perempuan pun tambah alif. Tengok jamak dia. Kalau perintah itu kepada sekumpulan perempuan, if'alna. Dia na gitu saja. Dapat perubahan dia lah, tapi tak banyak fi'il amar. Itu yang kita nak belajar kenal di dalam Al-Quran lah kalau kita boleh. Okey, kita sempat pergi kepada surah kita hari itu. Jap, ada satu lagi. Yang semalam Ustazah bagi yang sekeping tu Linda. Semalam Ustazah bagi yang ada sekeping tu. Cuba tengok yang sekeping tu. Bukan tu, bukan. Yang sekeping je. Yes, betul yang ni. Okey, ini juga penting. Ini dia panggil jadual. Tengok jadual. Kita biasa dengan jadual kan? Jadual bahasa Arab ya. Jadual tasrif ya. Jadual lah. Tasrif tu pecahan ya. Pecahan al-af'al. Verb. Ustazah translatekan dia. Jadual, pecahan, fi'il. Tu ya. Okey. Tadi kita kata, bukan tadilah. Tadi apa? Ustazah, ya ada explain. Ustazah explain ada yang 3 huruf semalam ya. Ada yang 3 huruf, sama ada dia huruf salim ataupun dia ada huruf illah. Tetapi di sini dia bagi satu je, nombor 1 ya. Nombor 1 tu dia bagi yang salim, yang huruf illah tidak termasuk dalam ni ya. Sebab formula yang ada kat sini dalam kertas keping ini tidak melibatkan fi'il yang mempunyai huruf illah. Sebab tu saya kata kalau huruf illah ni dia pelik lain daripada lain, kita tak mampu nak ni apa, dia tak termasuk pun dalam kita punya formula sini ya. Ini hanya untuk huruf salim. Tengok ya, yang pertama 3 huruf ya. Dia letak fa, ain dia tak letak. Sebab kita dah cakap tadi, dia boleh fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Sebab tu dia tak letak baris pada ain ya. Maksudnya di situ 3 huruf salim tadi ada 3 jenis lah ya. Okey. Lepas tu kita ada yang 4 huruf yang Ustazah sebut semalam. 4 huruf dia ada 3 jenis ya. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Letaklah nota. Nombor 2 tu dan asalnya fa'ala tadi dia letak hamzah berbaris atas ya. Matikan fa. Lepas tu ala lah, af'ala. Ini 4 huruf ya, ada 3 bentuk yang berbeza. Nombor 2 af'ala, bentuk yang macam tu. Nombor 3 daripada fa'ala tadi letak sabdu. Fa'ala. Nah, ini 4 huruf juga. Kalau boleh letak ya, nombor 2, nombor 3, nombor 4, ketiga-tiganya adalah pattern 4 huruf ya. Dan yang nombor 4 itu fa'ala ditambahkan alif kepada huruf fa. Kalau yang tadi fa'ala atas tu fa pendek, di sini ada alif ya, jadi mad asli fa'ala. So nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah fi'il madhi 4 huruf. Ada 3 bentuk yang berbeza. Itu yang Ustazah explain semalam ya. Mudhari' dia tinggal dulu ya, nanti pening kepala ya. Mudhari' tinggal dulu. Okey, lepas tu ada yang 5 huruf macam Ustazah cakap ya.
sampai nombor 5, 6, 7, 8, 9 tu lah. 5, 6, 7, 8, 9 tu ada 5 ya. Ada 5 di situ adalah fi'il madhi 5 huruf. Semua bentuk-bentuk yang berbeza ya. Kalau kita tengok sekali lalu, in fa'ala. Tambahan dia apa? Asalnya fa'ala kan. Asal dia root word dia, kita kata root word dia fa'ala, tambahan dia alif, itu alif hamzah wasal ya. Dia bukan alif saja, hamzah wasal sebenarnya. Hamzah wasal dengan nun mati. Itu tambahan dia. 5 huruf. Kalau bentuk yang kedua, ifta'ala. Ifta'ala pula tambahan dia hamzah wasal, fa dia matikan, lepas tu dia tambah ta. Tambahan dia banyak bentuk ya, 5 huruf. Bentuk yang ketujuh, if'ala. If'ala 5 huruf juga, tapi ada setengahnya. Apa? Ya Kak Kaiti? Okey, if'ala dia tapi ada yang kadang ada yang tidak digunakan sangat pun ada ya. So if'ala, lepas tu yang ke-8 tafa'ala. Tafa'ala ni agak mudah sebab dia daripada fa'ala yang nombor 4 tadi. Daripada nombor 4 tadi fa'ala dia tambah ta. Jadi 5 huruf. Kan? Fa'ala 4 huruf tambah ta, tafa'ala 5 huruf. Ini mudah. Ini mudah untuk kita kenal dia lah. Dan nombor 9 juga mudah, dia ikut yang besar dulu tadi. Fa'ala sama ya, yang nombor 3. Fa'ala tambah saja ta. Okey, nombor 8 dengan nombor 9 ni mudah nak kenal 5 huruf dia sebab dia mengikut yang 4 huruf tadi yang ada bersabdu dengan yang apa, yang ada mad asli tadi. Dia ikut, dia hanya tambah ta saja 5 huruf dan 6 huruf. Ini yang kita nak fokus 6 huruf. 6 huruf tak banyak, satu saja sampai nombor 10 je. Nombor 11, 12, 13 ignore. Tak penting ya. Kita tak akan tengoklah nombor 11, 12, 13. Nombor 10, ini minggu lepas punya perbincangan ya. Pertambahan dia alif. Kita panggil alif tapi dia sebenarnya hamzah wasal ya. Hamzah wasal sinta. Kita boleh je cakap alif sinta, tak ada masalah. Tapi di dalam Al-Quran kita nampak itu hamzah wasal. Nampak itu minggu lepas kawan kita kata nampak macam dua. Kalau kita tengok terjemahan kita akan nampak macam dua perkataan. Tapi tak. Memang asalnya fa'ala. Betul tu. Ya, alif sinta dia asalnya fa'ala tetapi ditambah alif sinta menjadikan dia one word. Satu kalimah saja. Kan dari segi sebab alif sinta itu ya bermaksud memohon, meminta, mencari, mengharapkan, mahu mendapatkan. Maksud alif sinta tu ya. So nampak macam dalam terjemahan nampak macam dua perkataan tapi tak, satu perkataan saja ya yang ditambah. So 6 huruf ni satu je. Mudah je. Ya, kalau nampak alif sinta, oh fi'il madhi 6 huruf. Terus kita kenal sebab satu saja. Itu yang kita tengok dalam surah hari itu, last week ya, bukan last week, yang sebelum tu surah An-Nasr tu ya. Dalam surah An-Nasr tu wastaghfirhu. Perkataan tu ya. Wastaghfirhu. Okey, Linda boleh tutup ni kot. Boleh tutup ni. Apa ni kita kalau kita tengok dalam Quran ya, kita surah An-Nasr ya, muka surat 603 ya. Okey, wa kita dah biasa sebut ataf ya. Betul tak? Huruf ataf. Okey, tinggalkan wa ya. Nampak? Alif. Tengok alif dia apa? Hamzah wasal sebenarnya ya. Boleh panggil alif tetapi dia hamzah wasal. Lepas tu sin, lepas tu ta. Sin memang always mati. Ya, memang permanently mati. Lepas tu ta. Okay. So di situ kita tengok kalau buang wa tu alif, oh perkataan ni ada alif sinta lah. Kita dah tahu dah dia fi'il madhi 6 huruf ya. So tapi kalau kita nak faham apa root word dia, buanglah tadi. Alif sinta tu buang, tinggal apa? Tinggal ghain, tinggal fa, tinggal ra. Tinggal tu je. Okey, hu tu pula, hu tu kita dah kenal dhamir mutasil. Dhamir mutasil sama dengan innahu. Yang wastaghfirhu tu sama dengan innahu yang lepas dia tu. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab dia tak peduli tahu satu harakat ke, dua harakat ke, panjang ke, mad semua tak wujud dalam ilmu bahasa Arab. So hu yang wastaghfirhu sama dengan innahu. Innahu tu sama saja ya. Suhu kita dah kenal dhamir mutasil. Betul tak? Hu mahum ya. Kalau yang tadi huwa dia boleh bertukar menjadi hu. Kalau Ustazah cakap tadi dhamir ada dua grup ya. Grup yang pertama dhamir munfasil ya. Grup yang kedua dhamir mutasil. Di sini kalau hu kita jumpa hu ni, kedua-dua hu ini adalah dhamir mutasil ya. Dia untuk huwa sebenarnya. Okey. So kita buang hu tu, so kita dah buat alif sinta, kita nampaklah ghain fa ra, dah cari dia punya root word dia ghafara. Kalau kita cari. Ini apa? Yes, dhamir mutasil ya. Ni kawan kita share ya, dhamir mutasil dapat hu.
pada jari kelengking hu ya. Hu tu adalah untuk huwa. Susunan dia dah letak susunannya huwa semua tadi. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, huna ikut dah susunan sebab dia merujuk kepada orang yang sama. So kalau hu untuk huwa. Huma sama ya. Huwa, huma, huma sama. Kalau hum pun sama. Ya, hu saja berubah. Tadi huwa, huma, hum. Huwa saja yang berubah jadi hu ya. Huma sama, hum sama. Yang tadi hiya, huma, hunna. Yang tadi ya. Sekarang hiya pun berubah jadi ha. Huma sama, hunna pun sama kan? Hiya, huma, hunna ya, sama ha, huma, hunna. Ha juga. So dua jari ini, kelengking dan jari manis, hanya yang di atas saja berubah. Hu ya, asalnya huwa jadi hu, dan hiya, ha tu asalnya hiya. Dua saja berubah, tapi jari hantu. Jari hantu dan jari telunjuk, oh ini overhaul. Overhaul. Kalau pergi servis kereta, overhaul maksudnya semua repair, semua tukar. So ya, macam tu kawan kita dah tunjuk ya, side by side. So kalau untuk jari hantu dengan jari telunjuk, oh dia tukar semua. Kalau jari yang tadi anta, antum, antum ya, dhamir munfasil ya, anta, antum, antum, dengar bunyi dia jadi ka, kum, makum. Tengok totally tukar habis ya. Yang satu lagi jari telunjuk, yang munfasilnya anti, antuma, antunna, dia jadi ki, kuma, kunna. Semua keenam-enamnya berubah ya. Dan yang saya dia jadi yi. Yi tu macam mana kita nak kena dia? Rabbi, kita selalu baca Rabbi kan? Robku, Rob saya. Ummi, orang panggil Ummi tapi orang Melayu panggil Umi. Dia sebenarnya dia double M sebenarnya Ummi. Sebenarnya dia Ummu sebenarnya, seorang emak tapi tambah ya dia jadi Ummi, emakku. Yang orang panggil Ummi ya. Abi, bapaku sebenarnya. So yang bunyi macam tu kita dah tahu dah, oh saya macam tu ya. Asalnya ana ya, jadi yi, Rabbi ya, Ummi, Abi. Kalau nahnu jadi na. Itu pun berubah jugalah ya. Nahnu jadi na. Ana jadi yi, apa tu jari hantu dan jari telunjuk tukar semua. Cumanya tips ya untuk memudahkan. Kalau kita ambil yang lelaki je jari hantu ya. Kalau lelaki memang ka. Macam mana kita nak ingat? So bila kita pergi ke Raudhah ya, Raudhah kita beri salam pada Nabi Muhammad apa? Assalamualaikum. Kita tak bagi assalamualaikum pada Nabi Muhammad, tak? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nampak? Ka. Kita dah ingat macam tu. Oh, jari hantu ni ka, kuma, kum adalah khas semua lelaki. Kalau yang ki, kuma, kunna khas untuk perempuan. Sebenarnya boleh je kalau kita jumpa, katalah ustazah jumpa seorang perempuan, ustazah boleh je cakap assalamualaikum, boleh sebenarnya dari segi nahwu dia. Tetapi kenapa kita ambil assalamualaikum, itu maksudnya kita mengambil yang umum. Sebenarnya boleh ya. So ini kalau kita tengok yang tadi ya, dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan beza je kita sebut dhamir muttasil ya, dia duduk di hujung perkataan. Dia melekat di hujung perkataan. Dhamir munfasil pula dia tak melekat. Ya, dia tidak melekat dengan mana-mana. Sebelumnya ke selepasnya dia tidak. Kita panggil dia stand alone. Dia terpisah. Sebab tu munfasil maksudnya terpisah. Kita nampak perkataan huwa tu sebiji-sebiji, tidak melekat dengan sebelumnya ataupun selepasnya. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita nampak the word semua tadi semua stand alone. Nampak clearly perkataan ana, perkataan nahnu. Tapi kalau yang dhamir mutasil memang duduk di hujung perkataan. Macam ni tadilah. Wastaghfirhu duduk kat hujung. Innahu duduk kat ujung. Nampak? Itu dhamir mutasil ya. Okey. So alif sinta dari segi maksud dia tadi memohon, meminta, mencari, mahu, mendapatkan ya. Cumanya kita tak detailkan hari ni ya, mudhari' dia apa rupa, amar dia kita tak fokus kat situ dulu ya. Okey, maka mohon dan mohonlah. Kalau kita nak translate alif sinta boleh guna perkataan mohon. Minta pun boleh. Dan mintalah ampun kepadanya. Hu tu maksudnya nya. Mintalah ampunnya. Macam tu sebenarnya. Nya tu sebenarnya nak tambah kepadanya pun boleh ya. Okey, satu lagi ya. Yang penting sebelum kita berhenti, dhamir muttasil ini ya. Dhamir muttasil ini terpisah daripada fi'il yang ada sebelumnya. Kalau fi'il lah. Sebab dhamir muttasil ini boleh sebelumnya boleh ada isim, boleh ada fi'il. Tapi wastaghfir adalah fi'il. Ya, sebab dah cakap dah fi'il tadi, fi'il madhi an-nah huruf ya. So jika dhamir-dhamir ini duduk di hujung fi'il dengan baik-baik ya.
Jika domir mutasil ini duduk di hujung fi'il, tak kisah fi'il dia 6 huruf ke, 5 huruf ke, 4 huruf ke, 3 huruf ke, jika dia duduk di hujung ataupun dia duduk di hujung fi'il madhi ke, dia duduk di hujung fi'il mudhari ke, apa-apa ke, tak pedulilah fi'il tu jenis apa, bermaksud yang domir tadi dia tak ada kena mengena dengan domir yang ada di dalam fi'il tu. Sebab kita dah cakap awal-awal tadi, di dalam setiap fi'il dah ada domir dia, si pelakunya. So kalau yang hu ini pihak yang lain, bukan si pelaku kepada perbuatan tadi. Faham? Ya, kalau kita translate kat sini, wastaghfirhu, dan mintalah ampunnya. So mintalah ampun itu, mintalah ampun dia refer kepada orang lain, siapa yang disuruh minta ampun, tapi mintalah ampunnya, nya itu dia refer kepada pihak lain. Hu di sini refer kepada Allah kalau hu tu. Tapi wastaghfir, maka contohnya, maka kamu mohonlah ampun. Macam itulah ibaratnya. Sebab bila fi'il amar dia hanya untuk apa? Kamu tadi kan? Anta, antuma, antum. Fi'il amar memang hanya untuk kamu. Kamu berdua, kamu semua. Tak kisah lelaki atau perempuan. So, domir yang ada di dalam fi'il itu adalah anta. Sama ada anta, antuma, antum, sama ada anti, antum, antuna. So kita dah tahu hu itu adalah pihak lain, pihak yang kita minta ampun. Dia pihak satu lagi lah, pihak yang terpisah daripada perkataan tu. Okey, Ustazah pun tak nak banyak-banyak ya. Okey, last kali ya, innahu. Inna satu perkataannya, Ustazah laju je sebab nanti Ustazah explain ya. Inna adalah satu perkataan bermaksud sesungguhnya. Sesungguhnya, nya kat sini hu juga ya. Sesungguhnya, nya. Diulang tau sebenarnya kalau kita translate. Sesungguhnya, nya. Perkataan inna tu sendiri dah ada sesungguhnya. So hu ini adalah nya pihak lain. Sama dengan wastaghfirhu. Hu di sini sama. Kedua-duanya refer kepada Allah. Sesungguhnya, nya. Macam tu. Sesungguhnya, nya yang hu tu adalah Allah ya. Sesungguhnya Allah, itu kalau kita translate sesungguhnya Allah, kana adalah, kana bermaksud adalah, kana sebenarnya fi'il madhi ya. Tengok ya, fi'il madhi dia ada huruf illah di tengah-tengah. Tadi kita jumpa huruf illah di depan waritha, tetapi di sini kana alif itu adalah huruf illah. Nampak 3 huruf ya yang ada huruf illah ya. Dia sesungguhnya dia adalah tawaba. Bentuk tawaba ada dalam Asmaul Husna. Kalau kita tahu Asmaul Husna kan? Tawaba, Asmaul Husna adalah nama Allah yang menunjukkan sifat Allah tu sendiri. Perkataan tawaba jangan risau. Tak payah nak risau pecah-pecahan ni sebab memang tawaba dah ada dalam Asmaul Husna. Bermaksud itu sifat Allah. Maha penerima taubat. Maksud dia. Itu Ustazah lajukanlah. Dan kita akan jumpa kana juga ada pecahan dia ya. Sebab kita dah tahu dah setiap fi'il ada pecahan dia kan. Huwa ke apa ya. Cuma yang inna tu nanti. Satu lagi sebelum saya berhenti. Inna ni dia ada undang-undang dia tersendiri ya. Perkataan inna ya. Sepatutnya sepatutnya selepas inna mesti isim. Betul lah hu tu isim, betul tak? Domir kan isim kan ya. So kalau syarat yang paling basic yang dia bagi bila kita belajar, selepas perkataan inna akan ada 2 isim. Akan ada 2 isim selepas perkataan inna ya. Tetapi kalau dalam ayat Quran tu tak ada 2 isim pun tak apa, ada 1 pun tak apa. Tak kisah ya, tetapi dia dah bagi awal-awal selepas perkataan inna akan ada 2 isim. Kalau dia berturut-turut pun boleh, tak ada masalah isim. Ada dalam Quran. Kita akan jumpa selepas perkataan inna ada 2 isim yang berturut-turut ya. Tapi di sini hanya ada 1, tak ada masalah ya. Ni cumanya nanti undang-undang dia. Okey, selepas perkataan inna, isim selepasnya wajib berbaris atas. Dia sebenarnya, tapi hu tu mabni. Kita dah cakap domir adalah mabni, betul tak? Semua domir adalah mabni, tak boleh bertukar. Jadinya hu itu sebenarnya boleh kalau kebetulannya dia jatuh kepada domir tak ada masalah sebab domir tidak akan berubah. Tetapi syarat yang untuk inna itu nanti isim selepasnya berbaris atas ya. Dan isim yang kedua berbaris depan. Itu nanti Ustazah bagi dia punya kertas ya. Okay, Ustazah nak stop kat situ dulu. Hari ni pun dah banyak sebab kita tengok fi'il dia kan. Kurang-kurangnya orang kata adalah rough idea ya. Oh, fi'il begini. Bukan mahir lagi tapi adalah rough idea. Okay, Ustazah nak tanya siapa-siapa yang ada soalan. Silakan. Faham ke? Ke ada orang cakap Ustazah pening lah. Ada tak siapa-siapa nak cakap? Ustazah pening lah kepala belajar? Pening lah Ustazah. Pening. Memang sebab baru. Sebab baru kan Kak Cik?
baru sebab hari ni minggu yang hari tu kita belum explain pasal fi'il tau. Jadinya kan ini memang kira kita panggil first time kita explain. Jadinya memang betul lah jawapan tu. Okey, orang lain ada yang pening tak? Ini Kak Cik yang berani ngaku. Orang lain tak berani ngaku apa? Beranilah mengaku. Pening. Itu jawapan Linda, Ustazah nota yang tadi yang last Linda tunjuk tu. Mana dapat kat mana? Ada Linda share ke? Ada Ustazah hantar semalam Linda? Semalam kan? Yang last tu yang ada banyak apa yang Ustazah kata ada 1, 2, 3, 4 tadi. Dekat WhatsApp ada Ustazah bagi. Ada okey. Saya print yang semalam yang Ustazah bagi explain tu je. Semalam nota. Tapi sebab hari ni kita banyak masuk kan, jadi mungkin overlook lah. Tapi semalam Ustazah bagi ada yang 2 keping, lepas tu ada yang sekeping, ada. Ustazah bagi. Yang sekeping tu dah saya tertinggal agaknya. Ya, kalau boleh print ya, print. So siapa yang memberi jawapan pening itu memang betul. Memanglah. Melainkan ada orang yang memang tak pening, tak faham pun tak pening. Ustazah, Saya. Yang mudhari' tu yang kalau musanna tu alif nun, lagi satu dia yanun kan? Betul yanun betul lah. Yanun tu dipakai masa bila? Tu dah cakap tadi. Ustazah cakap kenapa dia berubah bentuk, Ustazah tak explain lagi. Tetapi harap-harapnya kita jumpa nanti akan datang. Tapi bolehlah kalau Ustazah jawab je dia ya. Kenapa sama bukan yang musanna je ya, untuk yang bertanya ya, untuk yang bertanya dengan yang kawan-kawan. Untuk yang bilangan 2 dia ada 2 bentuk yang berbeza. Untuk jamak muzakkar juga ada. Sebab tu kita kata dengan muslimun, muslimin sama. Betul tak? Muslimun tu baris dia muslimuna. Baris dia kita panggil muslimun pun betul, jamak lelaki lah. Muslimin pun jamak lelaki, tetapi kenapa asal dia yang asal ori dia muslimun, muslimuna, tetapi dia boleh bertukar jadi muslimina, boleh ya. Sama juga dengan musanna yang tadi contohnya apa? Contoh kita panggil muslimani. Contohlah muslimani bentuk ori dia 2 orang ya, tapi dia boleh jadi muslimaini. Ya, kawan kita tanya kenapa boleh berubah bentuk? Okey, Ustazah boleh bagi tahulah. Jika datang haraf jar, jika perkataan yang tadi yang musanna ya, musanna dengan jamak muzakkar saja ya, sebab dia je yang ada 2 bentuk. Yang lain satu je. Jika didahului dengan haraf jar, dia ada beberapa reason, tetapi pertamanya jika dia ada haraf jar, dia datang selepas haraf jar, makanya dia akan dipilih bentuk yang kedua. Contohnya ilal muslimin, dipanggil contohnya lah, ataupun fi muslimin, apa dia jadi gitu. Asalnya muslimun tadi, asalnya muslimuna pattern yang pertama, ataupun asalnya muslimani, apa kita kata ila muslimaini. Kenapa berubah kepada bentuk yang kedua? Sama je reason dia, sama jika dia didahului oleh haraf jar dan jika dia menjadi idhafah, huruf kedua ya di dalam idhafah boleh juga. Haraf jar ya, dia datang selepas haraf jar jika dia di perkataan kedua di dalam idhafah. Itu yang Ustazah ingatlah, dua alasan kenapa menggunakan bentuk yang kedua. Sama je, untuk musanna pun sama, untuk jamak muzakkar pun sama. Faham tak apa yang Ustazah jawab ni? Boleh? Orang yang bertanya, boleh tak? Betul. Faham ya? Okey. Orang lain ada soalan lain tak? Ustazah boleh repeat balik yang kata innahu tu apa yang kalau ada dua isim? Boleh, tak ada masalah ya. Boleh. Inna, perkataan inna sebenarnya dia satu perkataan ya. Nanti dia ada undang-undang dia sebenarnya. Tetapi dalam Al-Quran ni macam-macam. Kadang-kadang kita tak nampak undang-undang yang asal yang dia ajar ya. Okey, selepas perkataan inna, selepasnya boleh ada 2 isim. Berturut-turut pun boleh, terpisah pun boleh isim ni tadi. Tetapi memang selepas inna lah. Ada je perkataan inna, akan ada isim pertama dan akan ada isim kedua. Kalau dia berturut-turut senang nak nampak. Kalau dia terpisah mungkin kita tak berapa nampak lah ya. Dan isim yang pertama mesti ending dia baris atas. Contohnya Ustazah bagi contoh innallah. Allah ya, selepas inna ada perkataan Allah, tapi Allah itu Allah ha. Itu maksud dia. Selepas inna Allah. Sebab tu kita akan baca innallaha, takkan ada innallahu, innallahi tak ada. Dan isim yang kedua berbaris depan. Ya. Innallaha ghafurun. Dah Ustazah bagi contoh. Inna, selepasnya isim yang pertama Allah,
ending dia mesti ha baris atas, dan yang kedua ghafurun tu baris depan. Itu undang-undang asal dia. Dia panggil isim inna, dan inna ni ada adik beradik dia. Ada inna, ada jap ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ada 6 geng-geng inna. Taklah banyak kan, sikit je kan. Sama ada inna ataupun anna boleh. Apa tu? Inna, anna, ka'anna boleh. Lakinna boleh. Apa tu? Apa tadi? La'alla, laita. Sama ke-6 ini menggunakan hukum yang sama seperti inna tadi lah. Dia panggil inna dan saudara maranya. Inna wa akhawatuha. Dia menggunakan undang-undang yang tadi. Tapi di sini kita tak nampak sebab selepas inna dhamir. Dhamir memang mabni, memang who is always who. Who cannot change to jadi ha, who tak boleh jadi he. So whatever yang mabni dia tak ikut, dia tak akan berubah. Dia duduklah kat mana yang kita cakap tadi, dia tak peduli. Who is always who. Ya. Faham tak Katie, boleh kan? Boleh. Boleh, insya-Allah. Okey, orang lain ada tak soalan yang lain? Sebab kita boleh jadi kita akan jumpa inna tu terpulang kepada surah lah. Kalau adalah nanti ya. Jadi bila dah jumpa di sini, Ustazah terpaksa sebut awal-awal lah. Ya. Okey. Nanti insya-Allah Ustazah hantar, kita ada ke inna tu Linda? Ustazah tak ingat. Inna yang ka'anna. Kana. Ada kan? Rasanya kan? Kena cek balik. Tak ingat. Kat nota saya ada. Siapa? Fatihah? Dekat saya punya nota ada. Itulah Ustazah rasa macam ada, tapi itulah kalau Linda tak sempat cari, Fatihah dah jumpa, boleh je share dekat grup, tapi separate kan. Inna, lepas tu yang kana, betul tak? Kita ada isim inna, kita ada kana pada kan? Hantar dekat grup, tapi jangan cantumkan, biar satu-satu. Dan kalau boleh tulis kat situ isim inna, yang kana lah. Ya? Alright? Okey, ada soalan lain tak? Tak ada? Dia ada 6 lah. 6 dipanggil inna dan saudara maranya dia panggil. Kenapa Nana? Okey. Memanglah mula-mula belajar. Tapi sebenarnya belajar yang susah ni seronok sebenarnya. Betul tak? Bila dah belajar yang susah, lepas tu dapat mahir. Masya Allah seronoknya. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada? Jika tak ada, kita akhiri di sini insyaAllah ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah insyaAllah ya. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Alright. Terima kasih Ustazah.